Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 18 Oktober 2018, jam lebih kurang 2 petang, Klinik Kesihatan Pendang telah menerima seorang pesakit yang mukanya dipenuhi darah melihatkan lukanya yang berdekatan dengan mata dan mengeluarkan darah yang banyak. Pihak klinik tersebut mengarahkan mangsa dirujuk ke Hospital Sultanah Bahiyah bagi rawatan lanjut. Mangsa kemudian dikejarkan ke hospital dengan menaiki ambulans Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Setibanya di hospital, mangsa terus dimasukkan ke wad kecemasan dan dirawat dengan segera melihatkan keadaannya yang kehilangan banyak darah. Pada mulanya, mereka tidak mengetahui apakah punca kecederaan yang dialami mangsa. Namun, tidak lama selepas itu, barulah pihak hospital menerima maklumat bahawa mangsa berkemungkinan terkena peluru sesat sewaktu berada di rumahnya. Lalu, apa yang berlaku kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Pada hari kejadian, mangsa Nur Fatihah Azaini berusia 29 tahun, seorang jururawat di Hospital Pulau Pinang, berada di rumah keluarganya di Kampung Bukit Jambul, Pendang. Mangsa yang dalam pantang sedang berehat dan menonton televisyen di ruang tamu rumah bersama anak bongsunya Nurul Hana Akilah berusia 15 hari yang sedang tidur di sebelahnya. Tidak jauh dari mereka pula ialah ibu mangsa yang sedang berehat. Waktu itu jam 1.30 petang, secara tiba-tiba bunyi kuat seperti ada benda jatuh dari bumbung rumah sebelum mangsa berasa panas di mukanya dan diikuti dengan sakit yang teramat. Dia lantas menjerit dan memegang mukanya yang ketika itu darah sedang laju mengalir keluar. Dalam kesakitan itu, mangsa sempat melihat bayinya di sebelah dan merasa lega apabila anaknya itu masih sedang lena tidur dan tiada sebarang kecederaan di badannya. Mangsa kemudian memanggil ibunya yang berada berdekatan dan keadaan ketika itu cukup cemas apabila darah keluar begitu banyak. Ibunya segera mengambil tuala dan membantu mengelap darah. Ayah mangsa yang juga pesara polis kemudian memeriksa keadaan rumah dan mencari punca anaknya mengalami kecederaan sedemikian menemui peluru yang terkena pada bahagian bumbung rumah. Mangsa kemudian dihantar ke klinik oleh ayahnya untuk mendapatkan rawatan yang kemudiannya dikejarkan ke hospital. Kejadian ini telah menggemparkan negara dan orang ramai tertanya-tanya bagaimana kejadian ini berlaku. Laporan kepada pihak polis telah dibuat untuk menyiasat kejadian dan bagi mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Mangsa mengalami kecederaan pada pangkal hidung dan kelopak mata, namun mangsa bernasib baik kerana luka yang dialaminya bukanlah luka tembusan peluru tetapi lintasan peluru sahaja. Lintasan peluru turut terkena pada mata kirinya menyebabkan ia bengkak, namun setelah beberapa hari mendapat rawatan di hospital, mangsa telah dibenarkan pulang ke rumah. Doktor mengesahkan penglihatannya masih baik dan dia dibenarkan pulang berikutan hanya mengalami kecederaan biasa. Manakala pihak polis yang mendapat laporan berkenaan insiden tersebut segera memulakan siasatan. Soal siasat mendapati peluru itu dipercayai peluru sesat datang dari kawasan lapang sasar yang terletak kira-kira 500 meter di sebelah bukit di hadapan rumahnya kerana ketika itu berlangsungnya aktiviti latihan menembak pasukan kadet polis sejak pagi hari kejadian. Rumah tersebut terletak kira-kira 500 meter dari kawasan lapang sasar berkenaan dan dipisahkan dengan sebuah bukit dikenali sebagai Bukit Pinang. Menurut pihak polis, ketika kejadian lapang sasar itu digunakan pasukan kadet polis sekolah yang menjalani latihan pengendalian senjata api M16 di bawah seliaan IPD Padang Terap. Pelajar sekolah yang menyertai kadet polis dari daerah Padang Terap itu juga sedang menjalani latihan menembak di padang sasar berkenaan pada hari kejadian. Pegawai yang menyiasat telah meneliti prosedur yang direkodkan pada hari kejadian dan mendapati proses latihan terbabit mematuhi prosedur standard operasi SOP. Namun begitu, pihak polis ketika itu menyatakan yang mereka terpaksa menyiasat secara mendalam bagaimana peluru tersebut boleh sampai ke rumah mangsa sehingga memberikan kecederaan kepada mangsa. Manakala ketika ditemu bual, mangsa berkata yang sememangnya dia trauma dengan kejadian itu dan berharap polis dapat menjalankan siasatan, namun bersyukur kerana selamat dan mujurlah tidak mengalami kecederaan serius. Akibat perasaan takut, mangsa tidak lagi berani berehat di ruang tamu dan mengambil keputusan masuk ke dalam bilik bersama bayi sepanjang tempoh berpantang itu. Tetapi sehingga kini, tahun 2023, tiada sebarang perkembangan terkini mengenai insiden ini yang mendedahkan punca peluru hidup
hidup tersebut boleh sampai ke rumah mangsa. Tidak dapat dipastikan apa kesudahan akan kejadian atau apakah hasil siasatan polis yang terakhir. Adakah kes ini hanya berlalu begitu sahaja? Sesiapa yang mengetahuinya bolehlah kemaskini kesudahan di bahagian komen. Sekian.